ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak tahu nak menggambarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu lagi di alam maya ini. Kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan kita. Setiap kali kita bertemu, kita tak cerita pasal si anu, pasal si anu. Kita tak cerita pasal duit kita dalam bank. Kita tak cerita berapa banyak kita makan, berapa banyak restoran kita pergi selama seminggu ini. Kita tak cerita siapa yang kita kunjung, yang siapa yang dikunjung. Kita tak cerita, tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku dengan bos di pejabat, apa yang berlaku di pejabat akan berlaku di kilang. Tapi kita cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingat tiap-tiap kali kita berjumpa, kita cerita kebesaran Allah dan kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya ingat. Kita bertemu sejak 13 hari bulan Mac. Hari ini tuan-tuan dah sudah masuk 27 hari bulan Jun. Mac, April, Mei, Jun, tuan-tuan dah. Dah masuk 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan kita bersiaran. Tiap-tiap pagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan izin Allah. Belum ada lagi satu hari yang kita tidak bersiaran. Belum ada lagi satu pagi yang kita tidak bersiaran. Dan tuan-tuan pada malam tuan-tuan, insya-Allah malam ni 9.15 malam ini pun belum ada satu malam lagi yang kita tidak bersiaran, kecuali kalau ada masalah teknikal sebagaimana yang diberitahu. Tetapi keseluruhannya we have been keeping our promise. If it is in the morning, there is a program, then there is going to be a program in the morning. If it is in the afternoon, there will be in the afternoon. If it is in the evening, there will be something in the evening yang kita sajikan kepada tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan sekalian. Ini semua adalah Rahman dan Rahim Allah SWT, kasih sayang Allah kepada kita. Saudara-saudara, ada orang yang ada ilmu tapi terbaring di pembaringan maut sekarang ini. Ada orang yang ada berilmu tetapi tuan-tuan, kaki mereka terlalu berat untuk melangkah ke masjid, ke surau, ke mana-mana pun untuk mendiskusikan, untuk membincangkan, untuk memasukkan dalam kepala, menurunkan dalam hati teman-temannya, sahabat-sahabatnya, jiran tetangganya, masyarakatnya. Saya bukan nak mengarahkan kepada siapa-siapa, tidak. Yang menunjukkan kepada siapa-siapa. Ini siapa general observation yang teman-teman sampaikan kepada kita dan anggota masyarakat menyampaikan kepada kita. Ada orang yang belajar tinggi-tinggi, balik daripada luar negara, tuan-tuan dan puan. Tapi hanya pergi universiti, balik, pergi universiti, balik, pergi universiti, balik.
bagi lecture satu hari 3 jam, itu sajalah tuan-tuan dan puan. Adakah itu saja hal kita? Adakah cukup dengan kita menyampaikan ilmu kepada 100 pelajar kita satu hari dalam 3 jam gitu? Sedangkan tuan-tuan dan puan, kita ada 13 jam, 3 jam, 24 jam, tolak 3 jam, kita ada 21 jam lagi. Adakah kita hanya dengan anak-anak, hanya dengan bergerak ketawa dengan anak-anak, hanya seronok meraihkan anak-anak dan isteri dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan, inilah soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan yang kita mesti menjawab soalan-soalan itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya menyebutkan tadi kita syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Allah tambah. Tuan-tuan bersyukur dan saya bersyukur. Apa cara kita bersyukur? Hari ini kita bertemu dalam majlis ilmu, tanda kita bersyukur. Apa tanda kita bersyukur? Hari ini kita tag semalam kawan-kawan kita. Mari besok ada titian embun pagi. Besok ada titian embun pagi. Besok ada titian embun pagi. Pukul 7. Tag kawan-kawan. WhatsApp kawan-kawan. Facebook kan dengan kawan-kawan. Instagram kan dengan kawan-kawan. Bagi tahu kawan-kawan. Bagi tahu jiran. Siapa saja kita jumpa, jangan lupa Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Setiap pagi pukul 7. Namanya Titisan Embun Pagi. Para penonton yang dihormati sekalian, inilah yang sekurang-kurangnya kita lakukan. Itu tanda kita bersyukur. Tapi kalau tanda kita tidak bersyukur, sekarang ni, macam saya sebutkan tuan-tuan, jam kita dah pukul 7 lebih dah sekarang ni. Tapi ada yang tak bangun lagi hari Ahad. Tak hari ini hari Ahad. Tuan-tuan tidak bekerja, tuan-tuan tidak ke kilang, tuan-tuan tidak ke ladang, tuan-tuan tidak ke pejabat, tuan-tuan tidak ke office, tuan-tuan tidak ke di mana-mana tempat-tempat kita perniagaan kita. Tuan-tuan tak ada meeting pagi ini, tak ada meeting pagi ini. Tuan-tuan lapang pagi ini, tuan-tuan tidur pagi ini. Tuan-tuan, mana dia pagi ini? Pukul 7 lebih dah tuan-tuan. 7:05 minit dah dekat dah, 7:06 minit dah dekat dah. Di mana kita sekarang ini? Tapi kalau kita masih lagi dengan bantal kita, artinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hari ini tidak bersyukur, semalam tidak bersyukur, minggu lepas tidak bersyukur, bulan lepas tidak bersyukur, mati kita. Apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pagi ini tuan-tuan, tajuk kita ialah kalimat terakhirku. Kalimat terakhirku. Naik bulu roma mendengar tuan-tuan. Kalimat terakhirku. Apa artinya? Perkataan yang terakhir yang keluar daripada mulut kita, selepas itu tak ada lagi dah. Mulut tak boleh dibuka lagi, mata tak boleh memandang lagi, telinga tak boleh mendengar lagi. Tangan tak boleh digerakkan lagi, kaki tak boleh digerakkan lagi, jantung tidak mengepam lagi, darah tidak mengalir lagi. Apa sebabnya? Kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan saya pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, Hasan Ali akan bertemu dengan Allah Subhanahu, pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu, pasti akan mati. Kenyataan besok untuk hidup itu satu kenyataan, tapi kenyataan besok akan mati pun merupakan satu kenyataan. You know, you wish you need to live tomorrow, but no one wishes they are going to, she is or he is going to die tomorrow. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian ni, insya-Allah mudah-mudahan pagi ni tuan-tuan, kalimat terakhirku. Kalimat terakhirku. Apa kalimat terakhirku tuan-tuan? Apa agak-agaknya yang kita nak persembahkan kalimat yang terakhir daripada juta-juta perkataan, maybe billions of words. Thousands and thousands and millions of words. Sejak saudara-saudara mula bercakap umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sampai saudara dikurniakan umur sampai 75 tahun. Mati ketika itu. Berapa banyak perkataan yang kita tuturkan tuan-tuan. Berapa banyak perkataan satu hari yang kita tuturkan. Berapa banyak perkataan seminggu yang kita tuturkan. Berapa banyak perkataan sebulan yang kita tuturkan. Berapa banyak perkataan yang 1 tahun yang kita tuturkan. Saya nak tanya diri saya, nak tanya kepada saudara, teman-teman, suami kita, isteri kita, anak-anak kita yang berada di hadapan kita sekarang ini. Saudara, daripada banyak-banyak perkataan itu, bila kita menuturkan kalimat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat tukarannya syurga atau neraka. Ini kalimat yang diidam-idamkan dalam banyak-banyak hadis. Banyak sangat hadis tentang ini. Antaranya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di antara kita yang hujung hayat mereka mengucapkan la ilaha illallah, kalimat akhirnya la ilaha illallah, akan masuk syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang kalimat akhirnya yang keluar daripada mulutnya bila malakal maut mencabut nyawanya, memisahkan nyawanya daripada jasadnya, kalimat akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar daripada mulut Nabi ini wahyu. Apa yang keluar daripada mulut ini relates directly to the injunctions given by Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar daripada mulut Nabi itu, tuan-tuan, bukan rekaan Nabi semata-mata, tak ada. Semuanya through revelation, wahyu yang diturunkan daripada Allah, disampaikan pada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, ya, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pendek. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang sedang dalam bergelut dengan sakratul maut. Talqinkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna talqinkan? Ajarkan. Apa makna talqinkan? Tunjukkan. Apa makna talqinkan? Bimbingkan. Apa makna talqinkan, tuan-tuan? Bisikkan. Apa yang kita nak bisikkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara berada di pembaringan maut. Saya akan berada di pembaringan maut. Mungkin bulan ini, mungkin tahun ini, mungkin minggu ini, mungkin besok. Siapa yang nak mentalkinkan saya? Tuan-tuan, talqin ni artinya mengajarkan. Talqin ini membimbingkan. Talqin ini memandukan. Talqin ini meletakkan insya-Allah ke lidah kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Talqin ini meletakkan dalam kepala kita sejak yang terakhir. Otak kita yang berfungsi itu, tuan-tuan, selama 70-80 tahun otak kita berfungsi tidak berhenti-hentinya. Fungsi yang terakhir otak kita meminta kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Darah yang mengalir, mengepam daripada jantung, tuan-tuan. Berapa juta pam yang dipam. Pam untuk mengalirkan darah seluruh daripada otak sampai ke hujung kaki kita. Sebelum berhenti pam itu, tuan-tuan dan puan, perkataan yang terakhir untuk memberhentikannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimatnya. Dan inilah kalimatnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, disebutkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kharajta minan nar, dia kata, Nabi menyebut kata kharajta minan nar. Apa dia? Engkau terbebas daripada api neraka. Kharajta minan nar. Engkau terbebas daripada api neraka. Bukan bebas daripada penjara. Tuan-tuan, bukan. Bukan bebas daripada kongkongan mana-mana manusia. Bukan. Bukan bebas dari penjajahan. Bukan. Bukan bebas daripada kita dicekup oleh alung. Bukan. Bukan bebas daripada kita, daripada tahanan dalam rumah kita. Bukan. Bukan bebas daripada kuarantin COVID-19. Bukan. Tapi kharajta minan nar. Engkau dibebaskan daripada api neraka bila engkau menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau dibebaskan daripada api neraka
bila engkau menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara, ayat yang mula-mula saya bacakan tadi daripada surah Yusuf, doa Nabi Yusuf AS terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf mengangkat tangannya mendoakan, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tuan-tuan, kamu adalah penghuluku di dunia dan di akhirat. Kamu adalah penguasaku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai muslim, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Wafatkan aku sebagai muslim. Wafatkan aku sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhiqni bis salihin. Nanti di padang mahsyar, himpunkan aku dalam himpunan orang-orang saleh. 3 permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Permintaan yang pertama, agar dia akan mengagungkan Allah, agar dia akan terus memuliakan Allah, dia akan terus mengambil kesaksian bahawa Allah adalah penguasa seluruh alam, penguasa seluruh buana, penguasa seluruh sistem cakrawala, penguasa langit dan bumi, dan di mana juga yang ada makhluk-makhluk Allah, di mana juga makhluk yang masih hidup di planet bumi, di luar daripada planet bumi. Ada yang makhluk, tuan-tuan, semuanya makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, saudara, Allah penguasa kita. Yang kedua yang diminta oleh Nabi Yusuf, tawaffani muslima, wafatkan aku, matikan aku sebagai muslim. Hasan Ali, matilah engkau sebagai muslim. Wahai anak Hasan Ali, matilah engkau sebagai muslim. Wahai isteri Hasan Ali, matilah engkau sebagai muslimah. Wahai teman-teman saya yang sedang menyaksikan program ini, matilah kita sebagai muslim dan muslimah. Wa alhiqni bis salihin. Hendaklah kamu nanti dihimpunkan di padang mahsyar dengan himpunan orang-orang saleh. Bukan himpunan pemain-pemain golf sahaja, bukan himpunan pemancing-pemancing sahaja, bukan himpunan shopper-shopper sahaja, bukan himpunan orang-orang yang buat window shopping sahaja, bukan himpunan orang yang pergi makan berbagai-bagai makanan, restoran Jepun, restoran Korea, restoran Taiwan, restoran Vietnam, bukan. Tetapi kita dihimpunkan dengan orang-orang saleh. Macam mana kita nak berhimpun dengan orang saleh? Tuan-tuan, macam mana, apa tandanya kita boleh dihimpun dengan orang saleh? Tandanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat akhirnya, kita tajuk kita ni kalimat terakhirku la ilaha illallah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dakhalal jannah. Para penonton yang hormati sekalian, tajuk pagi ini ialah kalimat terakhirku. Pastikan mulai daripada pagi ini, tuan-tuan, kita mengambil langkah. Pagi ini kita ada dalam frame pemikiran kita nak ubah dalam hidup kita ini. Tak ada satu perubahan bahawa apa pun, di mana pun, keadaan apa pun, dimatikan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tinggi, yang berpangkat Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk dan sebagainya, mati sebagai Muslim. Yang jutawan, billionaires, yang duit tidak terkira, boleh tidur atas duit, tuan-tuan dan puan, matilah sebagai Muslim dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dipuji oleh insan, tuan-tuan, namanya meniti di bibir-bibir insan. Sama ada pelakon, sama ada penyanyi, sama ada artis, sama ada politician, sama ada siapa pun pemimpin-pemimpin, matilah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatta yang menganggur, yang miskin, yang fakir, yang anak yatim, yang ibu tunggal, matilah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang berpelajaran tinggi, ada 3-4 doctoral degree, 3-4 doctoral degree. Belajar di universiti sana, universiti sini, luar negara, dalam negara. Menulis berbagai-bagai buku, profesor dia, adjunct professor, associate professor, adjunct professor, visiting professor dia. Matilah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, ya, kita berehat sebentar. Saya ingin mengingatkan, di skrin, tuan-tuan dan puan, saksikan, tuan-tuan,
Apa tuan saksikan? Kita punya appeal. Tuan-tuan, we have been appealing to almost everybody in every program of mine. Apa dia? Sumbanglah ke dalam anjung husnul khatimah. Bukan untuk saya, bukan untuk anak saya, bukan untuk isteri saya, bukan untuk keluarga saya, bukan untuk jiran tetangga saya, bukan untuk keperluan saya, bukan. Kita cuba nak menyelamatkan umat Muhammad supaya mati dengan kalimat terakhir setiap orang daripada mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita akan bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya dalam dunia. Akan put into attestation. This is the first one in the world, the first one in Malaysia, the first one in Selangor. It is going to be di Sungai Semangkis Batu 15 Ululangan. Di tanah 4.5 ekar yang saya dah beli tanah itu, tetapi saya wakafkan. Nanti dalam geran, nama tanah yang dibeli tadi ialah Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS. Diwakafkan, pemegang wakafnya. Dan disitulah kita nak letakkan Anjung Husnul Khatimah yang berjumlah kosnya 12 juta ringgit. 12 juta ringgit. Masih dalam proses mencari dana. Nak bangunkan segera, nak bangunkan segera. Individu, perseorangan, dermalah. Walaupun satu batu bata. Walaupun RM1, dermalah. Keluarga-keluarga, tuan-tuan. Keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D. And at the family level, on the family units level, dermalah, tuan-tuan. Satu keluarga, satu derma. Satu keluarga, satu derma. Satu lagi, pertubuhan organisasi dan syarikat-syarikat. Tuan-tuan, dermalah syarikat. Allah janji, Nabi janji, siapa yang berdermakan tak mungkin dan pasti tidak akan rugi. Perniagaan tidak rugi kalau menderma. Perniagaan tidak merugi kalau kita bersedekah. Perniagaan tidak akan rugi, bahkan terus menjulang kalau kita berwakaf, kalau kita berzakat, kalau kita mengeluarkan infak, kalau kita mengeluarkan sedekah, kalau kita mengeluarkan fidyah, kalau kita beramal salih, beramal jariah. Pasti digandakan. Tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, buku-buku, tuan-tuan. 3 buah buku, buku ke-41, buku 42, buku ke-43. Saya dah tulis 43 buku, tuan-tuan. 43 buah buku saya dah tulis. Ini buku yang terakhir. InsyaAllah, buku yang pertama, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Hingga akhir hayat, maknanya kita nak khidmati ayah bonda kita, nak pastikan dengan izin Allah SWT, doa semua anak-anak doa, siang, malam, pagi, petang. Wahai Allah, matikan ayah bondaku dengan kalimat terakhir mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya mereka masuk syurga, dakhalal jannah, dimasukkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak-anak yang ada tidak berdoa ini, anak-anak yang umur dah 40 tahun tidak membaca doa ini, tidak memberi doa ini kepada ibu dan ayah, anak perempuan tidak memberikan doa ini kepada ibu dan ayah, apa guna kita menjadi anak? Apa guna anak-anak ini menjadi anak? Apa guna menjadi cucu? Apa guna menjadi cicit? Apa guna ada pertalian darah di antara ayah kita? Apa guna menjadi pertalian darah dengan ibu yang disayang, yang dikasih? Apa guna ada pertalian darah dengan tok kita, dengan tok wan kita? Kalau kita tak mampu nak menyelamatkan dia di dunia dan menyelamatkan dia di akhirat. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah sayang dan Allah kasih kepada mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam syurgaku dengan kumpulan-kumpulan, dengan gonggan grup-grup ini. Masuklah dalam syurgaku. Masuk dalam syurga, masuklah. Masuk dalam syurga dengan hamba-hambaku. Masuk dalam syurga dengan penuh kenikmatan yang disediakan kepada kamu di tempat akhir namanya jannah, namanya syurga. Tuan-tuan Kemudian insya-Allah tuan-tuan yang ketiga program kita ini, projek kita untuk menghasilkan Anjung Husnul Khatimah. Menentukan Anjung Husnul Khatimah berjalan terus. Kita ada taska. Taska ni tuan-tuan ialah nursery. Kita ambil daripada 2 bulan sampai 4 tahun. Kita dah beroperasi 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Apa nama taska kami? First Move Child Care Center. First Move Child Care Center. 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur.
baru 1 tahun 3 bulan. Nanti kalau ada keuntungannya bila-bila, sekarang tak ada keuntungan lagi. Apalagi dengan COVID-19, tuan-tuan dan puan, kita terkesan sangatlah tuan-tuan dan puan. Bila ada keuntungan nanti, keuntungan itu akan disalurkan untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Kalau sudah terbangun, keuntungan ini nanti akan memberikan tuan-tuan perolehan dan kekuatan keuangan untuk menjana pengurusan Anjung Husnul Khatimah sepanjang-panjangnya nanti, insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan, insya-Allah. Tolong yang tuan-tuan, kita pergi dulu, kita berehat sebentar, dalam 1 minit kita berehat untuk mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Sila tuan-tuan. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Child Care Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Child Care Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu kita lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita ada sekitar dalam 10 minit, dalam 15 minit lagi. Hari ini hari Ahad, kita dicutikan. Jadi kita lebihkan sikit dalam 5 atau 10 minit begitu tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Pasal kita nak cerita satu tajuk yang sangat penting tuan-tuan. Sangat penting. Semua tajuk yang kita bawa ini penting, tapi dari segi tuan-tuan kepentingan, dari segi kepentingan susunan importance, the listing of importance, ini adalah yang paling penting tuan-tuan. Mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tajuk ini pagi ini kalimat terakhirku, kalimat terakhirku. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah. Saya nak bacakan satu lagi tuan-tuan. Abu Dzar Al-Ghifari satu hari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang paling hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah di antara amalan yang menyebabkan aku berada hampir dengan syurga dan amalan yang menyebabkan aku ditolak daripada neraka?" Apa dia Rasulullah? Tuan-tuan, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Salah satu daripadanya, amal yang baik memadamkan amal yang jahat. Itu Rasulullah sebut kepada Abu Dzar. Amal yang baik memadamkan amal yang jahat. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Yang baik itu menutup amalan yang jahat. Okey. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang boleh mendekatkan kamu kepada syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka ialah satu amalan. Rasulullah mengatakan, hiya ahsanul hasanat wa hiya tafuz dzunuba wal khataya. Apa kata Nabi? Kalimat itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ni kalimat la ilaha illallah. Rasulullah tadi menjawab, amalan yang baik ialah amalan yang kebaikan itu boleh menutup kejahatan. Lakukanlah sebanyak-banyak kebaikan. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, mulai daripada hari ini, pagi ini, lakukan sebanyak-banyak kebaikan.
Senyum itu kebaikan. Pegang tangan mak itu kebaikan. Urut-urut mak itu kebaikan. Gosok-gosok badannya itu kebaikan. Ciumkan dia kebaikan. Peluk dia adalah kebaikan. Bisik telinganya yang kita sayang kepada dia adalah kebaikan. Tuan-tuan, suapkan ke mulutnya makanan adalah kebaikan. Minumkan dia adalah kebaikan. Tiupkan air untuk dia supaya tidak panas sangat, itu adalah kebaikan. Tuan-tuan, mendengar ceritanya adalah kebaikan. Senyum sepanjang masa kepada dia adalah kebaikan. Suci hati kita mengkhidmatinya adalah kebaikan. Masya Allah, itu dengan mak, dengan ayah. Tuan bayangkan, tuan-tuan. 1001 kebaikan. Tetapi, kebaikan yang mana kita lakukan untuk ibu dan ayah pagi ini? Itu persoalannya. Daripada barisan tadi, laju saya menyebutkan satu persatu. Kebaikan yang mana kita lakukan untuk ibu dan ayah? Kalau ada di antara mereka yang masih hidup lagi, tuan-tuan dan puan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, satu lagi kata Rasulullah, qala hiya ahsanul hasanat wa hiya tafhudz dzunuba wal khataaya. Kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa kata Rasulullah bila tanyakan kepada Abu Zar, tanyakan kepada Nabi Muhammad? Abu Zar, apa Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Abu Zar? Dia kata, tuan-tuan, kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama. Paling. Bukan kebaikan utama. Paling utama. Kemudian, kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Wa yatahudz dzunubal wal khataaya. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Ya Allah, tuan-tuan. Sebab itu, saudara, ada satu hadis lagi menyebutkan. Tuan-tuan dengar, dah lama dah dengar hadis ni. Biasa disebutkan pendek. Afdalu dzik, la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, mengingat Allah yang paling utama, menyebutkan kebesaran Allah yang paling utama. Tuan-tuan, mendendangkan kebesaran Allah yang paling utama. Tuan-tuan, masukkan dalam jiwa kita kebesaran Allah yang paling utama. Zikir perkataan, zikir perbuatan, zikir amalan, zikir hati. Apa dia? Afdalul zikr, la ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Apa, tuan-tuan? La ilaha illallah. Sayanglah, tuan-tuan, kalau pagi ini kita tidak berzikir. Sayanglah kalau pagi ini kita tak menyebut lagi la ilaha illallah. Sayanglah kalau pagi ini, tuan-tuan, dah 7:30 lebih ni, kalau kita masih lagi masih beradu lagi, tuan-tuan. Sayanglah kalau subuh tertinggal pagi ini. Sayanglah solat sunat subuh 2 rakaat tertinggal pagi ini. Sayanglah kalau tak ada 1 rakaat pun kita berqiyamul lail pagi ini. Tuan-tuan, bertahajud pagi ini. Sallu bil lail walau raka'ah. Lakukanlah sembahyang malam walaupun kamu mampu melakukan 1 rakaat. Tuan-tuan, buat tak pagi ini 1 rakaat? Suami kita buat tak pagi ini 1 rakaat? Isteri yang tersayang, tercinta, terkasih, buat tak pagi ini 1 rakaat? Anak-anak kita buat tak pagi ini 1 rakaat? Kita yang dah tua nak mati ni, 72 tahun ni, buat tak pagi ni walaupun 1 rakaat? Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, kalau jawapannya tidak, jawapannya tak ada, dah umur 72 tahun, tak buat juga, bila nak buat? The big question is, when are you going to do it? Bila? Ya, tuan, sebab itu satu lagi, tuan-tuan dan puan, satu hadis lagi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Dalam sehari, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, dalam sehari 100 kali, maka baginya sama dengan memerdekakan 10 hamba. Sama dengan memerdekakan 10 hamba. Sama dengan dicatat 100 kebaikan. Dicatat 100 kebaikan. Dan sama dihapuskan 100 dosa. Dan terlindung dan
terlindung daripada syaitan dan iblis daripada pagi hinggalah ke petang. Saudara-saudara, kita baru saja membincangkan tentang godaan daripada syaitan dan iblis. Tuan-tuan sahabat saya, Ustaz Mak Kecil namanya, Ustaz Muhammad bin Abdullah. InsyaAllah dia akan bersama kita 2 kali sebulan, tuan-tuan. 2 kali sebulan, Ustaz Mat Kecil daripada Terengganu akan bersama kita 2 kali sebulan. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita menyebutkan kepada dia. Kita menyebutkan kepada dia, insyaAllah. Supaya Allah memberikan kekuatan kepada dia, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan teman-teman yang lain, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersedia membantu kita. Bersedia menjadi ahli panel, bersedia untuk menjadi tetamu saya. Seluruhnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah mereka tahu. Mereka datang untuk membantu. Sistem kita ni volunteerism, completely volunteerism. Kita tuan-tuan dan puan, NGO bukan untuk keuntungan. Anjung Husnul Khatimah bukan untuk keuntungan. Buku-buku bukan untuk keuntungan. Taskah kita bukan untuk keuntungan. Perkataan-perkataan kita bukan untuk keuntungan. Tindakan kita bukan untuk keuntungan. Lagak-lagak kita bukan keuntungan. Seluruhnya adalah untuk Allah dan untuk kebesaran agamanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah tuan-tuan Sebab itu pada sahabat-sahabat yang membantu kami, tak adalah macam tempat-tempat lain mungkin ada imbuhan-imbuhan dan sebagainya. Tapi bagi kami ini tuan-tuan, insya-Allah imbuhannya daripada Allah. Imbuhannya bukan kepada kehidupan sekarang ini. Imbuhannya bila kita nanti tuan-tuan, masa sakratul maut, masa nyawa kita nak dicabut oleh malaikat maut, kita harap tuan-tuan dan puan, sumbangan-sumbangan kita yang banyak, yang sikit, sumbangan dalam perkataan, sumbangan dalam perbuatan, sumbangan dalam idea, sumbangan dalam pemikiran, sumbangan dalam bentuk apa saja pun yang kita sumbangkan. Tuan-tuan, yang jelasnya profit daripada sumbangan itu, keuntungan daripada sumbangan itu, kebaikan daripada sumbangan itu, reward daripada sumbangan itu, antaranya tuan-tuan kecapi nanti bila nyawa kita diputuskan daripada jasad ketika kita berada di sakaratul maut. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan. Setiap kali saya hubungi mereka, nampaknya so far tak ada yang decline, tidak ada yang kata menarik diri, tidak ada, no one so far has said no. Tidak ada tuan-tuan. Inilah semangat yang kita hendak. Inilah semangat perjuangan yang kita hendak. Malam tadi tuan-tuan dan puan dengan Ustaz Dr. Fazli Abdul Ghani. Masya Allah tuan-tuan. Ceritanya ialah para mujahid muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tekankan jihad. Daripada kecil-kecil lagi, umur 8 tahun, 9 tahun para sahabat tuan-tuan dan puan, dalam dirinya iman. Dalam dirinya jihad. Dalam dirinya dakwah. Tuan-tuan, iman, jihad, dakwah. Iman, jihad, dakwah. Daripada kecil-kecil lagi. Itulah yang ditanamkan tuan-tuan. Bukan matematik semata-mata. Bukan sains semata-mata. Bukan bahasa Inggeris semata-mata. Bukan matematik semata-mata. Bukan sains semata-mata. Bukan additional math semata-mata. Bukan. Sebab itu tuan-tuan, saya tidak menentang dan menyokong kuat untuk anak-anak tuan-tuan excellent dalam additional mathematics, excellent dalam biology, excellent dalam chemistry, excellent dalam physics, excellent dalam apa juga mata pelajaran yang mereka ambil untuk SPM, untuk masuk universiti dan sebagainya. Tetapi kalau tidak disediakan di peringkat pemerintah, kita sendiri tuan-tuan, akidahnya. Anak kita kena mempelajari akidah. Anak kita kena mengikuti kursus-kursus akidah. Kita perlu ditanamkan akidah. Apa dia akidah? Akidah tuan-tuan dicerakin daripada perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya syahadatain. Penyaksian 2 tingkat ni. Syahadatain. Syahadah mengambil kesaksian. 2 kesaksian. La ilaha illallah. Satu lagi Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan yang dimati sekalian, insya-Allah. Jadi kita harapkan tuan-tuan para penonton yang dimati sekalian,
supaya tuan-tuan istiqamah, saya pun istiqamah, mengingat di antara kita. Sayangilah sesama umat, sayangilah kita, sayangilah anak-anak kita, sayangilah seluruh anggota keluarga kita. Saya nak menekankan sangat tuan-tuan dan puan, sayangilah Allah, sayangilah Rasul, sayangilah mak, sayangilah ayah, sayangilah suami, sayangilah isteri, sayangilah anak-anak, sayangilah jiran, sayangi keluarga terdekat, sayangi keluarga yang jauh, dan akhirnya sayangilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membolehkan kita mati dalam husnul khatimah. Sebab itu kita akan bina anjung husnul khatimah supaya mati dalam husnul khatimah. Dan ada buku yang saya tulis khas, namanya tuan Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan puan, saya ingin mengingatkan tentang program kita. Tuan-tuan, pagi ini, setiap pagi, titisan embun pagi pukul 7. Ini dia. Kemudian tuan-tuan puan, hari Jumaat saja. Apa dia? Tuan, Khazanah Minda DDHA. Khazanah Minda DDHA. Tuan-tuan, saya akan menjawab dengan seorang tetamu, 2 orang kita akan menjawab apa jaga soalan mengenai pendidikan anak-anak, mengenai masalah remaja, mengenai masalah suami isteri, mengenai masalah keluarga kecil dan keluarga besar, mengenai masalah kejiranan dan ketetanggaan, masalah untuk kita menghidupkan suasana agama dalam keluarga kita, tentangan-tentangan yang didapati daripada anak isteri untuk kita menghidupkan suasana agama. Anak tak mau dengar cakap, anak tak mau ikut dengar apa yang kita sumbang, yang kita bagi tahu kepada mereka. Anak tak nak ikut syariat, anak tak ikut cara Allah, anak tak nak ikut cara Islam. Tuan-tuan, tanyakan kepada kita insya-Allah. Kemudian kita tanyakan tentang usaha-usaha dakwah. Usaha-usaha dakwah. Macam mana nak menghidupkan agama, bukan saja peringkat diri keluarga, tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan antaranya yang kita akan bincang dalam bentuk soal jawab. Beri soalan sekarang dalam bentuk WhatsApp. Sampaikan soalan dalam bentuk messenger dalam FB. Tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan kita dan dalam, kalau tidak daripada sekarang pun menyoalnya waktu online nanti, waktu live nanti, tuan-tuan bolehlah kemukakan komen ke, tuan-tuan pendapat ke, pandangan ke, atau soalan ke, pukul 11 pagi. Hari Jumaat 11 pagi. Tiap-tiap hari Jumaat, tuan-tuan. Tiap-tiap hari Jumaat 11 pagi. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya ingin juga memaklumkan, ada satu siri namanya Hidup dan Mati dalam Islam. Hidup dan Mati dalam Islam, ini dalam 15 ke 20 minit, kita membentangkan video-video terbaru bikinan saya. Video-video terbaru biasanya berumur dalam sebulan, 2 minggu, 1 minggu begitu. Kita paparkan beberapa aspek kehidupan yang terasnya, paksinya, landasannya adalah Islam. Tuan-tuan, itu ditayangkan pukul 12.30 pada hari Sabtu, hari Ahad. 12.30 tengah hari, hari Sabtu, hari Ahad saja. Dan malam, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan ada ke tak ada, program itu ada. InsyaAllah. Kecuali kalau diumumkan 2-3 hari sebelum itu program itu tidak ada oleh kerana masalah teknikal dan berbagai masalah lagi, maka program itu tidak ada. Tetapi selagi tidak ada pengumuman itu, tuan-tuan, sama ada poster, tidak ada poster, sama ada diberitahu atau tidak diberitahu, 9 suku malam, program yang namanya #Salam Husnul Khatimah akan bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Jadi inilah barisan program yang hari-hari kita lakukan sejak 13 hari bulan Mac, sebelum COVID-19 lagi, kita sudah lakukan perkara ini. Mudah-mudahan saya sihat, saya selamat. Doakan tuan-tuan, doakan. Saya doakan tuan-tuan, kebahagiaan tuan-tuan, kesejahteraan tuan-tuan, kedamaian tuan-tuan dalam keluarga, supaya tuan-tuan diikat dengan kasih sayang sesama isteri dan suami, kasih sayang antara anak dengan ibu dan ayah, kasih sayang di antara ahli keluarga yang rapat, di antara keluarga besar, keluarga kecil, insya-Allah. Kasih sayang dengan mertua, ayah mertua. Kasih sayang dengan ipar-ipar kita. Kasih sayang dengan manusia sejagatnya. Dan akhirnya berkasih sayang untuk berbondong-bondong kita bersama-sama memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas tiket kita sayang Allah, kita sayang Rasul, kita sayang emak, kita sayang ayah, kita sayang suami, kita sayang isteri, kita sayang anak, dan kita sayang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan-puan. Saya memohon ampunan maaf. Sekian lamanya kita bersiaran ini
mungkin ada perkara-perkara yang tuan-tuan tidak berapa berkenan. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah ampunkanlah kalau ada yang ayat Qurannya tidak betul dibaca, tidak betul ditafsir. Kalau ada hadis yang tidak perlu dibaca, tidak betul dibaca dan tidak betul ditafsir. Tuan-tuan dan puan, saya memohon kepada Allah diampunkan dosa-dosa ini insya-Allah. Tapi apa pun saya memegang prinsip balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada insan yang lain walaupun kamu mampu menyampaikan hanya satu ayat saja. Mudah-mudahan tuan-tuan kita berjumpa lagi, mendoa di antara kita, sayang menyayang di antara kita, kasih mengasih di antara kita, supaya hidup kita ini selalu riang dengan keimanan, riang dengan ketuhanan, riang dengan semangat kenabian, riang dengan semangat untuk menghidupkan keimanan, ketakwaan dalam diri masing-masing insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.